Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله مولانا العظيم. Alhamdulillah, insya-Allah sama-sama kita menyambung majlis ilmu kita. Moga-moga diberi kefahaman oleh Ta'ala kan kita, dan insya-Allah marilah sama-sama kita mengamalinya. Jadi insya-Allah kita sambung. Jadi minggu lepas kita baca golongan ini terbahagi kepada 3 kategori tak? 4 kategori. Muka surat 15. Jadi minggu lepas kita baca dah yang pertama. Yang pertama tu Muslim durhaka. Kita dah baca dah. Jadi insya-Allah hari ni kita sambung yang kedua. Jadi golongan ini terbahagi kepada kategori berikut. Tu untuk kita mengenal. Jadi minggu lepas kita kenal dah kategori manusia sebagai hamba tu 3 pekat. Lagu mana kata kafirun musyrikun tu al-muslimun tu. Jadi ni kita masuk atas muslim pula. Muslim tu terbahagi kepada berapa kategori. Kita nak kenal. Jadi Islam kita kenal dah. Cuma nak tahu kategori Islam tu ada berapa. Tak? Jadi perbezaan kafir itu dah kita, insya-Allah. Tak, syirik dah kita tu. Jadi yang ketiga dah kita ni Islam. Cuma kita nak pastikan kita Islam ni duduk kat mana. Tu. Maka di sinilah ulama membahagikan golongan tu. Islam tu pula golongan ini tu ia pergi kepada Islam tu lah. Ini tu pergi ke Islam. Jadi golongan Islam ini gitu terbahagi kepada kategori berikut. Jadi yang pertama hari tu kita baca dah minggu lepas Muslim durhaka. Okey, maka durhaka kita faham dah. Yakni orang yang mengaku ketuhanan Allah dan kehambaan diri, tetapi dalam masa yang sama dia derhaka kepada Allah. Perkara-perkara yang wajib Allah Taala suruh buat, dia buat juga. Tu durhaka. Jadi kalau kita pasti derhaka kepada Allah, kategori yang pertama saat ni lah. Maka kategori yang pertama tu tak termasuklah di dalam golongan yang kita minta dalam Quran. Suratul Fatihah tu kita minta tiap-tiap semayang tu kan 17 kali tu tak termasuklah kalau kita duduk yang pertama. Jadi kalau kita minta siratal ladzina an'amta alaihim, itu yang kedua dan yang ketiga yang keempat di buku kita ni. Nampak tak? Pastikan kan. Hak tu kita nak tahu tu. Hak tu kata ilmu. Jadi kita duduk nak minta suratul Fatihah 17 kali sehari duduk minta. Kita dah tahu kategori lagu mana yang kita minta. Biar kita tahu. Kata imam minta kan doa siddiqin, arifin, syuhada, salihin. Kedok. Kita nak hak tu. Nak hak tu dah kita nak target kita tu. Target kita sebelum kita mati kita nak tu. Tu kita minta sungguh-sungguh 17 kali sehari tu. Maka kena pastikan lah. Tidak rugi kita. Kalau kita duduk muslim yang durhaka, maka kerugian besar lah kita. Sebab bila derhaka ni dia ada upah. Hamba yang derhaka ni upah dia benda derhaka. Kalau bahasa gagah, silakan derhaka. Aku tambah, aku takut. Faham ni? Betul tak? Kalau zaman masa kebal gagah, silakan. Nampak? Baik dah payahlah. Tu. Jadi kita kena usahalah diri kita. InsyaAllah sekarang ni kita bermula nak mengetahui kategori kita duduk kat mana. Kalau duduk kat ni kena dosa lalu. Sebab mati macam Allah semua dah. Belum tentu kita dalam ni boleh keluar daripada pintu tu dengan selamat. Tak ada seorang boleh jamin. Betul tak? Ke boleh jamin?
Aku tak boleh jamin kau. Tak usah kata keluar pintu tu, belum tentu boleh turun pada kursi ni dengan selamat. Kita. Nampak? Jadi bila mati, Tuhan tunjuk lalu ni tahu kategori mu mana so. Masa tu bertepik kita. Sebab kalau kita ngaji bab sakarat, sebelum kita nak cabut nyawa tu, Tuhan akan tunjuk dulu tempat kita mana. Nampak? Bila Tuhan tunjuk ni tahu tempatmu, baru cabut nyawa. Nampak ni? Surga ataupun neraka. Dua tu. Bila tunjuk hamu surga, mati. Baru mati. Lagi tak tunjuk tempat kita, tak ada. Inilah kita bimbang ni. Kita bimbang. Sebab tu ulama-ulama dulu ajar kita baca Al-Fatihah ke, baca Quran, berzikir, tahlil ke, kirimkan hadiah tu kepada orang yang telah mati. Nampak? Kita bimbang dia mati dalam keadaan derhaka, kita minta dengan Tuhan. Dengan pahala yang kita beri tu, reda sikit. Tahan sikit dia tu. Tu. Sebab nak cabut nyawa, tempat ni tunjuk dah neraka ataupun syurga. Allahumma salli ala Muhammad. Ni. Okey. Sebab tu kalau kita berasa kasih ke mak ayah kita, hak meninggal dah tu, jangan duk kedeku dah. Nampak? Jangan kedeku. Nak baca Quran, nak hadiah dia, nak zikir tahlil hadiah dia, jangan kedeku. Sebab kalau azab sangat dalam tu. Tu dia meraung-raung kalau hak dak molek, minta mana doa anak-anakku yang soleh. Baru nak anak soleh. Lama ni nak anak PhD tu, engineer, arkitek, peniaga, businessman. Dah Tan Sri Datuk. Masih hidup nak tu. Tambah buat agama ni. Bila dah kubur, mana doa anak-anakku yang soleh. Dah main toleh belaka, nak soleh ke mana? Dah mubi CJ semua. Dak wi Quran, dak wi kitab. Tanya kitab Bakurah pun dak kenal. Nak bagi. Takrib dak kenal, Mubarahim dak kenal, Risalah tak dak kenal. Dah Akidah Najim dak kenal. Berat nanang kita Faridah dak tahu. Dah macam mana? Kitab akidah siapa dah ingat bersa. Nama kitab pun dah ingat dah. Faham? Biologi, fizik, kimia. Tu cair apa? Jangan main-main. Nampak lagi. Kalau orang puang bak resepi ingat mulut. Faham lagi? Kalau tanya, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Samawiyah, kitab dari langit, hak pak util wajib diketahui, hak tu nganga. Dia nak jawab dah. Ni masa duduk dalam kubur, baru kita minta mana doa anak-anak aku yang soleh. Nak ambil dua anak soleh, faham lagi, mau bitih dia, makan banyak. Siang dah ambil nak makan kek. Faham lagi, kek buah, 55 ringgit only. Faham lagi? Ni dia kata agama kita tak ubi, tak apa-apa. Bila kita mati nak doa anak yang soleh, anak kau soleh kau kepala, duk congek mutu semua bila nak ingat kita. Apa lagi? Jadi kalau kita tinggal anak kita yang soleh, walaupun dia doa, setiap perbuatan dia pahala mengalir ke kita. Dia semayang boleh kita, dia zikir boleh kita. Kalau dia doa khusus tu lagi bagus. Faham lagi? Sebab hubungan kita dengan dia dak utuh. Jangan main-main. Sebab tu kalau kita tinggal anak yang derhaka, kita dah ajar dia apa serba, dia buat jahat, kita dah kubur kena katak kau. Apa lagi? Tu. Dah berat kita ustaz. Memang berat. Tu kena jaga molek. Dah kalau kita royak dah ajar dah apa serba dah dengar juga. Tu ulama kata dimaafkan. Sebab yang beri hidayah Allah. Kita usaha. Usaha tu nak ada. Nampak lagi? Kita usaha. Nak usaha. Tu. Hamba royak dah. Royak dah bila? Faham lagi? Setahun kali hari raya. Hari raya bakat sadang belaka. Masa tu je raya. Lepas tu hal lain joget. Dah kot catong. Sedarlah kita. Kita mati nak tu. Okey, sekarang ni insya-Allah kita pergi. Muslim durhaka kita faham dah. Yang ni kita masuk yang kedua, salihin. Wa akum minas salihin. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tak nak pergi duduk balik kau, nak jadi orang yang soleh. Orang soleh ni orang lagu mana? Orang yang baik. Orang yang baik ni orang lagu mana? Kita baca dulu. Kan tak baca pula, kita baca dulu. Okey. Iaitu golongan yang telah melaksanakan tuntutan yang paling minimal sebagai membuktikan bahawa ia benar-benar menjadi saksi atas kebenaran Allah dan Rasulnya, iaitu yang terangkum dalam rukun-rukun Islam, solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat bagi yang berada, haji bagi yang berkemampuan, dan meninggalkan maksiat dan dosa besar. Ini salihin, orang yang soleh. Nampak? Bila dia percaya, beriman, amal soleh. Beriman, amal soleh.
Nampak lagi? Tu. Maka dia beramal dengan amal yang baik. Jadi orang baik ni lagu mana Ustaz? Okey. Orang baik ni lagu mana? Tuhan suruh kenal Allah, kita kenal. Tuhan suruh semayang, kita semayang. Tuhan suruh puasa, kita puasa. Tuhan suruh zakat, kita zakat. Tuhan suruh haji, kita haji. Yang paling minimal tu. Nampak lagi? Tu kita buat belaka tu. Dan Tuhan suruh tinggal maksiat, yakni dosa-dosa besar. Kita tak buat. Dosa besar. Dosa kecil berlambak ni. Tapi dosa besar kita tak buat dah. Tu paling kurang. Dosa kecil, sebab tu dengan istighfar gugur, dengan ambil sembahyang gugur, kita sedekah gugur, kita senyum orang gugur. Nampak lagi? Kita sembahyang 5 waktu gugur dosa-dosa. Dosa kecil, bukan dosa besar. Tu. Dosa besar perlu pada taubat. Kita syarat-syarat buat taubat pula kita ngaji. Ni yang kedua ni, salihin. Dosa kecil tak boleh lepas kita duduk atas muka bumi. Nampak? Tu. Maka soleh. Orang yang soleh. Jadi bila kita cek kita, aku kenal Allah dah, aku semayang dah, aku puasa dah, aku zakat dah, aku haji dah, aku tinggal segala dosa-dosa besar, maka kita telah berubah daripada muslim derhaka tadi kepada muslim yang soleh, hak baik. Jadi kita masuk dah golongan yang baik. Selamatlah kita tu. Selamat. Soleh ini selamat dah. Selamat dah daripada api neraka Allah, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tak laku dah dosa-dosa besar dah buat. Tu. Yang ni kita susah hari ni. Kita tengok masyarakat, anak-anak beranak kita duk dosa besar hari-hari. Duk melakukan dosa besar hari-hari. Allahumma salli ala Muhammad. Hak ni kita takut ni. Mereka duk mengupak, duk adu domba. Tu dosa besar hari-hari tu. Nampak lagi? Dah kita macam mana kehidupan lagi ni. Kita tengok anak-anak kita kepala tak tutup, aurat tak jaga. Gaul lelaki puang ikut sedap. Nak lepak situ, lepak sini. Kita pergi patah teluk tapang situ lepak. Kita tengok situ lepak. Lelaki puang. Pang lagi dengan aurat tak jaga berserba dah. Tu dosa-dosa besar tu. Dah kalau duduk dalam keadaan gitu kok, lagu mana kita mau kalau mati? Ni kita bimbang ni. Jadi mereka tidak mengetahui. Kalau dia tahu, dia buat gitu. Dah tugas apa beritahu? Tugas kita. Kita ni banyak tugas. Kita mari sejid ni banyak tugas lah. Sebab kita tahu. Faham lagi? Maka kita nak beritahu kepada yang tak tahu. Dia tolong rakyat lah dia. Berhenti-berhenti tepi-tepi jalan kat mak repik duk lepak tu berhenti kau. Faham lagi? Ni buat berat kaki nak berhenti. Pandai duk marah ke. Mata tu sangat motor semua. Ayah pun tolong pergi beli ke motor. Kita duk kata gitu. Berat nang. Berhenti kat dia. Sadang apa sebab. Waalaikumsalam warahmatullahi jawab. Dah begitu dah. Cukup dah tu. Faham lagi? Ni mula lalu aja berung. Berhenti assalamualaikum. Dia pun jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Ambil lalu dulu dah. Dia pun terpegung. Nak tengok. Pakai perangai itu akhlak. Rasulullah pamer gitu. Apa lagi? Bila kita amal sunnah ni penawar, rahmatan lil alamin. Jadi bila kita buat gitu ikhlas kerana Allah, mereka akan terpegung tahu, tersentuh hati dia walaupun kita tak ucap pun. Tahu lagi? Sentuh dah. Itu hikmah Islam. Nampak? Dah kita dah buat gitu. Supah dia. Faham lagi? Ni kata. Ni nak faham Islam. Bila kita faham insya-Allah. Tu. Lain kali dia pula bercadang kita lalu. Assalamualaikum bangau. Waalaikumsalam warahmatullahi. Molek bangau tu. Ada lembu depan tu. Lembu ngamuk. Takut dia rebang. Lagi. Betul tak? Kita kata baik budak marpik tak suka kata. Betul tak? Sungguh. Buat ni hamba balik kuliah mana nak pergi sayang masuk kampung tu. Budak-budak muda luar pendek apa sebab. Tak? Budak ni baik sebenarnya. Hamba lalu selama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam jawab. Hamba tengok. Hamba katakan anak buah hamba dah kereta ni. Mu ingat jahat ke dia? Mu duk pergi sadang kata. Mu tengok senyum manis belaka tu. Jawab sadang. Betul tak? Ni kita lalu ke depan hidung dia zoom. Kan budak-budak dia pakai motor tengah jalan tau. Dia tak motor-motor dia. Dan mu lalu ada erti gitu dia kau sakit hati. Faham lagi? Lain kali mu lalu baru sadang baru ni. Tepi. Nampak lagi? Ni tak erti bahasa kita. Faham lagi? Tu suruh ngaji tu. Betul tak? Ngaji amalkan lalu. Nampak? Okey.
Maka dia orang yang tidak melakukan dosa-dosa besar dah. Dia panggil ni orang yang soleh. Tu dia. Sebab tu Quran ajar kita, hang suka baca semua Al-Baqarah ayat nombor 2 tu. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lepas tu allazina yu'minuna bil ghaib. Tu kalau kita ngaku dah Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul, wa yuqimunas solah. Semayang lalu dah soleh. Maka kita mendirikan akan solat. Tu. Wa mimma razaqnahu yunfikun. Tu kita infak. Nampak? Ni itu Quran ajar kita. Nyatakan apa yang kita sebut tu. Tak mau duduk yang pertama tadi, Muslim durhaka tu, ikrar saja. Maka kita tak nyatakan dengan perbuatan kita. Okey. Maka ni kita cuba mengamalkan dengan perbuatan kita soleh. Orang baik. Orang baik ni banyaklah. Mengikut Nabi Raya tu banyak sangat untuk menjadi orang-orang yang baik ni. Lagu mana? Kita mesti berbakti kepada masyarakat. Orang sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, macam mana orang yang baik ni? Orang baik di sisi Allah. Orang yang hidup dia tu memberi manfaat kepada orang lain. Satunya. Banyak Nabi atas hadis dia. Salah satunya beri manfaat kepada orang lain. Kita buat lagu mana, kita reka lah lagu mana kita sekadar kita mampu lah. Kalau pemimpin cara dia, kita cara kita. Biar hidup kita manfaat untuk orang lain. Nampak lagi? Sebenarnya kalau kita faham agama, semua kerja kita memberi manfaat. Sama ada sedar tak sedar je. Okey, contohlah kita kerja buat rumah. Sebab tu kena ada akidah. Bila ada akidah, kita ada ilmu, semua jadi manfaat belaka. Kita kerja buat rumah, kita buat rumah orang tu dalam masa yang sama boleh piti kan? Tapi manfaat ada untuk dia, kita. Manfaat, dia boleh tok anak bini dia. Nampak lagi? Rumah tu. Nampak? Dia manfaat atau tidak? Manfaat. Penting tak akidah? Penting. Jadi kalau tak ada akidah, muat banglo 18 tingkat pun tak ada pahala. Boleh pitih je lah. Pitih tu boleh. Tapi pahala tak ada. Jadi tak ada manfaat juga. Tu. Kita biar jadi manfaat kepada orang lain. Ambil jual kepuk. Aku makan kepuk. Sedap kepuk keping ambil. Nampak? Manfaat lah tu. Biar hidup kita ni memberi manfaat kepada orang. Ada manfaat ni, Allahumma salli. Ni yang kata. Biar kita sedar. Lepak dah tahu benda, cakap dah tahu benda. Tak ada benda manfaat. Hidup dia macam dia lah korban lembu tu ada manfaat. Tapi kita ni tak ada manfaat. Allah ruginya. Sebab tu summaradadnahu asfala safilin. Kita baca itu kan. Kalau mulia sangat kita, kalau hina lah jauh. Itulah. Lembu ada manfaat buat rebang. Betul tak? Dah kita dia tu. Sebab manusia dibina di atas akidah ni. Ia bermula dengan akidah. Kalau tak ada akidah tu, jadi tak ada manfaat. Mu jual, mu politik, mu nega, mu apa pun tak ada manfaat. Tapi bila ada akidah, walau semua kerja sikit pun manfaat dah. Tu dia. Boleh pahala kita. Yang gitu. Biar hidup kita ni memberi manfaat kepada orang lain. Kita hidup kita. Biar banyak jasa kita. Gitu. Tu surah tu Ustaz Usuk tu bi mozek skeping. Skeping je hok saiz kaki kita beri. Skeping je. Tapi dia ada. Bang, aku nak beli kari pak kira. Anak 18 contoh. Nak beli kari pak beli 8 util. Lepas tu balik rumah kerak. Faham lagi? Tapi dia kerana yakin rezeki dah sedekah ni besar pahala dia. Kita pun beli mozek skeping, wi kami mozek ni skeping mu tepek agak tu. Faham lagi? Amir kata tak payah beli mozek. Ustaz apa payah wi, buat pitih je. Mozek ni harga dia RM1.8 je skeping buat pitih dah lah. Kita ambil RM1.8 wi pitih 2 ya. Pitih kedua ya dulu ada. Dia ni ada dah. Batal ambil buat lambat. Balik ada wasai pun dah. Kita kata, dua wasai tak nak beli aiskrim kan? Kita kira tu tak ada bitis ni. Betul tak ni? Tunggu dua wasai ni. Tunggu. Datang tak balik cakap bagus. Betul tak? Tu. Buat kebaikan. Biar manfaat. Walaupun sekepi mozek. Nampak lagi? Tu bagi yang buat bahagian tu. Dah kalau awak jalan pun. Dah. Kita juga. Awak jalan ambil piti hamba 10 ya, awak isi minyak. Faham lagi? Awak isi minyak, pergi beli minyak. Dia beli minyak keh dia. Nampak lagi? Ni. Ni awak suka rela buka kerajaan ni. Dah. Suka rela kan kapung-kapung ada kan? Dah. Keh mari betul kan? Betul jalan.
Bersuara PKK serba. Kita apa dah ya? Bagi isi minyak, pergi beli minyak. Lagi. Pergi beli minyak. WBT isi minyak keh dia. Minyak untuk sikar dia untuk beli minyak keh. Faham lagi? Dah kita ada PT. Apa dah ya? Faham lagi? PT tak ada juga. Kita pakai parang lah. Kan dia nak tebah. Apa lagi yang kita tebah? Biar menafak. Sepokok keduduk je. Kita akan tengok pahala dia besar di akhirat nanti. Yakin. Walaupun seputus pokok keduduk kita tebang. Jangan main-main. Ni kita dah apa pergi kat orang cik. Pandai budak muda ya. Kalau mu nampak, mu tolak budak muda. Guli bating budak muda tu. Mu tolak. Tapi aku nak tebah. Kalau nampak pahala dia. Faham lagi? Ni kata. Kita dah nampak amal soleh tu. Besarnya. Ni badi ulu. Enggak tu. Tu amal soleh. Banyaklah kalau nak cerita amal soleh ni. Banyak. Jadi bila kita dah masuk kategori ni, kita telah majlis salihin. Hak tu kita minta wa akum minas salihin. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Fa asaddaqa benda, maka aku akan bersedekah. Maksud membenar wujudnya Allah, wujudnya Rasul, wujud benar segala-gala apa yang dikatakan dalam Al-Quran, dan aku akan buktikan dengan amal aku. Tu maksudnya. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya dah lah tu. Kita akan buktikan dengan amal kita. Bukan sekadar wayak saja, bukan sekadar sebut saja dak. Bila sebut saja, rakyat saja, hak tu termasuk dalam muslim yang durhaka, hak pertama. Kita tambah hak tu. Kita nak yang kedua. Paling kurang yang kedua. Lepas tu nak lagi pergi ke atas, nak lagi. Sebab dia ada lagi kategori. Kategori atas tu. Hak lebih baik lagi, lebih terbaik di sisi Allah. Jadi kita sebagai orang beriman ni, kita berlomba-lomba bersungguh-sungguh untuk menjadi yang terbaik. Sebab kita akan nyesal yang teramat sangat. Walaupun masuk surga, tapi tak boleh duduk dengan Nabi, tak boleh tengok muka Nabi, hak tu kerugian yang amat besar. Manusia akan menyesal, tak ada lah penyesalan yang amat besar, tidak boleh melihat wajah Rasulullah SAW di akhirat lagi. Tu. Jadi kita nak tengok, sebab wajah Rasulullah ni terlalu indah. Tak boleh nak bayang keindahan wajah Nabi SAW. Terpegung dan terpesona sehingga Israel mencabut nyawa kita pun kita tak rasa sakitnya jika dihadirkan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diambang sakarat. Itulah besarnya. Ni hak kita nak ni. Tu maka bersungguh-sungguhlah kita. Jangan kita menyesal lagi. Buat apalah aku dah amal sungguh, buat apalah aku dah belajar sungguh, buat apa aku dah ripung biti sangat siapa dah wis lekau. Jangan jadi gitu kita rugi lagi. Tu. Okey, tu soleh. Kategori yang ketiga ni syuhada. Dia tinggi lagi, tinggi lagi maqam dia daripada salihin tadi. Okey, iaitu golongan muslim yang benar-benar menjadi saksi atas kebenaran Allah dan Rasul. Tengok dia kata, golongan muslim yang benar-benar menjadi saksi atas musyahadah dia tu. Kebenaran Allah dan Rasul. Tu benar sungguh dia bersaksi. Maka tak ada dah besar sekali, hanya Allah dan Rasul. Dia saksi sungguh ni. Tu bukan dia kata saja dah. Sebab dia telah dibuka hijab. Dia menguasai peringkat alam roh. Hak kita bincang bab kejadian manusia gitu. Ingat lagi. Jadi peringkat orang soleh tadi dia tidak dibuka kasyah lagi. Bab tak ketunggalan Tuhan, keesaan Tuhan tak lagi. Dia beramal je. Jadi peringkat tu dia semata-mata untuk lepas daripada neraka, untuk masuk syurga Allah semata-mata. Dia tak mahu nak tengok wajah Allah ke wajah Muhammad ke, tak ada keinginan dia. Dia takut ke neraka dan nak syurga je. Peringkat soleh ni tadi. Ni peringkat ni tak dah ni. Peringkat ni dia menyaksi sungguh ketuhanan Allah dan ke Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peringkat ni dia telah menguasai alam roh. Kalau kita baca kitab lain dipanggil mukmin yang salik. Dia beza dah. Kalau kita galing kitab lain muslim yang durhaka, dia duduk peringkat mukmin yang asi, peringkat abid menjadi muslim yang soleh tadi. Lepas tu yang ketiga syuhada, dia pergi kepada mukmin yang salik. Mukmin yang semata-mata mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengharapkan apa-apa. Dia hanya mengharap keredaan Allah. Ni. Kalau ni panggil salik. Maka syuhada dia panggil. Orang yang memperjuangkan dirinya dan harta dia semata-mata. Allahumma salli ala Muhammad.
Payahlah ni. Payah. Payah tak payah pun kita kena berusaha biar kita boleh pergi pekat tu. Sebab apa dia berkorban habis bagaimana sahabat? Berkorban habis harta benda anak isteri dia pada jalan Allah. Sebab ia sampai dah makam syuhada tadi, yakni makam menyaksikan sungguh ketuhanan Allah dan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada pada hati dia Allah dan Rasul saja. Maka dia jadikan hidup dia, harta benda dia semata-mata untuk Allah dan Rasul sahaja. Nak tak tu? No. Kita kena nak. Tu. Jadi di sinilah kita tengok akhlak-akhlak para sahabat, para aulia illah, tidak ada dunia pada diri dia. Tak ada lah kita tengok. Hidup dia bersederhana. Walaupun dia kaya, sederhana situ. Walaupun dia miskin, sederhana situ. Sebab Nabi sarangkan kepada sahabat, hiduplah kamu bersederhana. Sama ada kamu kaya atau sesak, gitu juga. Ni kita masa sesak gitu, masa senang kok lagu lain lalu, berubah lalu dah jangan. Sesak pun gitu, kaya pun gitu. Duduk situ sama. Walaupun ada sejuta sehari, tapi tetap berhidup kesederhana juga. Kalau rumah dia, rumah sekadar dia yang dia duduk untuk anak isteri dia. Kalau kenderaan dia sekadar untuk dia keperluan dia je lah. Dia dah ambil lebih. Ni kaya sikit, helikopter lalu. Apa lagi? Tu. Jangan gitu, jangan. Jangan. Okey. Tu kalau nak ambil atas penyaksian benar sungguh. Ni makam yang ketiga. Tu. Kita orang awam tak pas sini. Kita orang awam pada ni yang solehin tak ada lah. Kita orang awam kok. Dosa dak buat, apa dak buat. Gitu je. Tapi nak berkorban diri harta benda untuk jalan Allah. Minta maaf lagi ketua lagi tangan apa lagi gegar. Ingat ke kereta gegar dak tangan dia tak atas kosing gegar dengan kereta-kereta. Ingat ke motor enjin mampu. Orang kata kereta motor enjin mampu ni sebab gegar kuat ni. Dak tangan dia ketua bab suruh sedekah. Faham? Motor enjin baru tukar. Faham? Tu kata. Jadi pekat syuhada ni dia memperjuangkan harta benda dia, anak isteri dia pada jalan Allah. Kita kena tahu sebab kita nak duduk sini juga ni. Kena ada cita-cita. Sebab hidup kita untuk Allah dan Rasul je. Tak ada dah untuk lain. Tak ada. Tu. Bagi kita orang awam yang kita payah sangat nak duduk situ sebab kita rasa perih. Betul tak? Perih. Tapi bagi orang siapa dah pekat musyahadah di alam ruh tu, dah, maka dia tak perih. Dia nikmat. Dia nikmat dalam mentaati Allah. Itu beza dengan kita. Dia berzikir, dia nikmat, dia bersedekah, dia nikmat, dia taat perintah Allah, dia rasa nikmat. Sebab tu dia mudah. Sebab tu ada seorang sufi tu, dia kata betapa susahnya aku untuk melakukan maksiat. Kita kata, kita orang awam baca pening. Kita betapa susahnya nak meninggalkan maksiat. Dia tak, betapa susahnya untuk aku melakukan maksiat. Sebab dia tak nak buat. Dia tak nak deraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu hebatnya dia. Kita tak ada taat. Waktu pesan kita. Maka dia nikmat dalam mengenang Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ada seorang wali Allah tu, dia kata nikmat bersama Allah. Nikmat bersama Allah. Tu kata hidup dengan Allah. Ada saing dia lama tak jumpa dia. Teringat ke dia? Mari mohon assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Naik atau mau apa sebab minta maaf banyak kalau ambil contoh hamba sibuk ni tak dah nak mari ziarah mu nak temu mu minta maaf patut ambil jawab kan tak apalah kalau mu tak mari lagi bagus mu mari pun mu ganggu dah aku tu rezak itu tu pekat tu dia ada lagi pekat atas lagi lain pula tu syariat kau kan Islam suruh capur gaung orang ziarah apa dia kata gitu. Dia ada kalanya manusia pekat dia tu dia duk asyik dengan Allah, dia pisah dengan manusia sebab untuk menghampiri Allah. Itu makam pekat syuhada salik tadi. Kali pergi siapa pekat arif lagi sidikin lagi dia nak sama dengan orang pula sebab bersama dengan orang itu satu amanah yang besar daripada Allah. Maka Islam bukan untuk seorang. Jadi timbul fitnah pada puak-puak sufi hak jenis berzikir, bertahlil, duduk senyap rumah tu kata salah tu. Dah, waktu duk capung orang, dia tak faham. Itu proses. Dia memproses diri dia. Rasulullah proses diri dia dalam mana? Rasulullah proses diri dia sebelum keluar dakwah, sebelum dilantik menjadi rasul. Berulang-alik ke Gua Hira, lama mana? Faham lagi? Itu kita nak faham. Betul, dalam proses diri panggil salik. Tapi bila musafah arif,
Hak tu wajib ke atas kita mengislamkan seluruh manusia. Allah salli ala Muhammad. Maka hidup dia tak ada dah untuk manusia je. Tu sebenarnya kita sedar makom-makom dia. Sebab kalau kita tak kenal makom ni, yang kita tuduh menuduh, kau tu kata kau ni kata kau ni, ngaji tinggi-tinggi ke apa ke, dak capung orang. La ilaha illallah. Mu sedar dak mu cakap. Kenapa? Dia tengah proses diri dia nak menghampiri Allah. Dia panggil salik, orang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia banyak uzlah. Uzlah ni dia mengasingkan diri daripada manusia-manusia yang lara. Sebab nak baiki hati dia. Sebab bila aku duduk dengan orang lara, pak aku lara. Faham lagi? Maka dia terpaksa asingkan sekejap, sementara, mencari kekuatan daripada Allah. Dia panggil perekat la ilaha illallah. Kalau kita ngaji, banyak pula ilmu ustaz. Tu kata banyak dia ngaji. Itu perekat la ilaha illallah tu untuk dapat Allah. Dulu la ilaha illallah. Hak perekat kita ajak manusia kepada Allah apa semua, dak perlu apa tu? Perekat Muhammadur Rasulullah. Tu. Jadi kalau kita dak kenal Allah, dak siapa perekat kenal Allah, jadi kita bawa kalimah Muhammad, ajak orang kepada Allah kerana pakar, kerana nama, kerana piti. Faham lagi? Dak ikhlas. Tu dak betul tu. Betul tak? Jadi bila kita boleh Allah dah, kita bawa kalimah Muhammad kerana Allah. Kerana kasih. Nampak ni? Maka Nabi turun pagi-pagi tu nak mengajak manusia kepada Allah kerana kasih. Sebab Nabi takut mu dihumbang ke dalam api neraka Allah. Bukan Nabi turun tu kerana 200. Aku nak pergi kuliah 2 ni 200 ni. Kau 200 aku nak pergi. Sebab kilat kau celok kekeng. Kau mampu. Faham lagi? Betul tak? Jadi biar kerana Allah. Itu proses dulu. Biar kita kenal Allah dan Rasul. Ya Allah, aku telah menyaksikan kebenaran bahawa Allah Tuhanku, Muhammad tu Nabi aku. Jadi aku hidup untuk Allah dan Rasul. Nampak? Baru betul. Ni kita. Kerana kasih. Sebab tu bab rasa ni masing-masing sendiri boleh rasa. Kalau ustaz lagi parah, dia sendiri boleh rasa. Dia turun pagi tadi kerana kasih kepada manusia ke, mu turun kerana kerja mu, ataupun kerana mengharapkan siapa tanggap, siapa surat. Faham lagi? Kita sendiri yang tahu benda tu. Maka Allah tengok. Allah Ta'ala akan hitung di akhirat lagi. Di Yaumul Mahsyar nanti, Allah Ta'ala panggil tiap-tiap hati manusia untuk mengajak Allah. Hak syariah ni mencuri, apa serba tu, hak tu rakit hati ada dah catat tang dia. Sudah cukup. Hak mengajak Allah, Allah Ta'ala nak cek hati. Sebab malaikat pun tak tahu kenapa dalam hati kita. Mungkin ngajar orang, malaikat tulis usuk pergi ngajar orang siang malam, banyak pahala. Mereka tulis. Tapi bila mengajak Allah di Yaumul Mahsyar nanti, hati tidak kerana Allah, maka dia lepa dalam neraka. Faham lagi? Hak ni kita nak sedar ni. Hak ni nak cari dulu biar kenal Allah dulu. Baru kita buat kerana Allah. Itu sistem yang diajar oleh ulama. Maka ada sistem pengajian kita ni. Jangan pakai dok redah gitu. Tu. Maka sistem ilmu ada. Okey. Jadi sekarang ni pekat ke solihin kita dah kenal dah. Ni syuhada. Pastikan syuhada ni lagu mana kita ulangkan lagi. Golongan muslim yang benar-benar menjadi saksi atas kebenaran Allah dan Rasulnya. Dia saksi sungguh dengan mata hati dia, bukan dengan akal. Sekarang ni kita orang awam menyaksi Tuhan Allah, Muhammad Rasul dengan akal. Kita ngaji hukum akal sifat 20. Mu boleh kata Allah Rasul tu sebab mu mikir akal mu. Ambil dalil langit bumi gunung ganang. Betul? Itu akal. Sebab tu kita masih deraka, kita masih sayang ke piti lagi. Betul tak ni? Jadi bila perekat syuhada, dia menyaksi ketuhanan Allah dengan benda, dengan roh, dengan mata hati dia. Maka dia tidak akan derhaka lagi kepada Allah. Ni perekat ni. Jadi kita negeri lah ni. Tu. Okey. Maka dia kata mereka ini lebih tinggi taraf dia daripada salihin tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Tu. Okey, kita kena rebut tu. Okey, habis yang ketiga. Sebab apa kita kena rebut, hamba kata? Sebab apa kita kena sungguh? Sebab kita minta 17 kali sehari. Kalau mu tak minta lain lah. Mu minta 17 kali sehari orang mu tak ambuh. Oh, berat oh. Minta kerja jangan ambil nak kerja mu kepuk. Lepas tu bila ambil kata dah mari nak kerja pun. Biar lu. Dah mabuk pergi kuda ke apa mu? Faham lagi? Betul tak? Jadi kita minta 17 kali Siratal ladzina an'amta alaihim, sebagaimana orang siddiqin arimin syuhada. Paktu Allah Taala suruh mula buat lagi. Nak jadi orang syuhada ni lagu mana? Ngaji siang malam, infak tiap-tiap hari. Faham lagi?
Tu baru tu. Dengar sehari-hari dah lepas bayar hutang, kita bayar. Betul tak? Tu Nabi ajar. Orang yang mulia di sisi Allah, orang yang membayar hutang ke saudara-saudara. Hutang 3-4 ribu setengah. Dah lama 10 tahun dah nak bayar hutang. Kena belebel korang, kena ngopak korang, kena hina korang. Sekarang kita tu dah ada PTV 3,500 biaya bayar hutang. Lepas daripada dihina orang ni, kita memuliakan saudara kita, Allah Ta'ala memuliakan kita. Lagu mana Allah Ta'ala memuliakan kita? Daripada durhaka tadi pergi kepada solehin, daripada solehin pergi kepada syuhada, daripada syuhada pergi kepada siddiqin. Allah Ta'ala mengangkat darjat kita. Betul tak ni? Ni kita nak faham ngaji. Okey. Dah kita minta 17 kali sehari. Habis tu dia panggil solihin. Lagi yang keempat siddiqin. Allahumma salli ala Muhammad. 5 minit lagi habis lah. Jamu derah dengan aku dah reti. Jam kapal sejik lain lambat. Apa jamu derah dengan? Lah kau derah dengan kena berhenti derah. Faham lagi buat lambat kan? Bila-bila. Amun naik ni, amun nak start, amun tengok. Amun tu 10-20 boleh stop. Nah, tu lagi. Dapat tu berapa minit lagi jam tu. Tapi jangan habis sedikit insya-Allah. Tak tahu lagi sarung panjang ke pendek. Kalau sarung pendek muncul baru, sarung panjang rezak aku. Lagi. Kita tengok kan ni. Insya-Allah kita pergi yang keempat kena sudah. Mereka ini mana siddiqin itulah, ialah golongan yang seolah-olah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan ubudiahnya, atau golongan yang telah menyaksikan tauhid sehingga merasakan Allah sentiasa bersama dengannya walaupun di mana ia berada. Allahumma salli ala Muhammad. Kita orang awam tak faham benda ni. Hak Tuhan kabur dalam Quran, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah Taala tetap berada walau di mana kamu berada. Maka orang siddiqin yang reti ayat tu. Ni kita duk balah. Tuhan duk mana-mana lah, Tuhan duk kat mana-mana lah, Tuhan duk langit lah, Tuhan duk aras lah. Kita duk balah dengan akal semata-mata. Kita tak faham. Maka orang yang sentiasa merasai Allah Taala bersama dengan diri ni, orang makan arifin ataupun siddiqin. Tak bercerai Allah Subhanahu Wa Taala dengan dia. Tak bercerai dia dengan Tuhan. Ada sama-sama Tuhan bersama dengan dia. Inilah apa tak adanya. Mu hidup dengan siapa? Dengan Allah. Mu dengar dengan siapa? Dengan Allah. Mu melihat dengan siapa? Dengan Allah. Mu duduk dengan siapa? Dengan Allah. Kalau tak ada izinkan boleh duduk. Apa nak tanya pegangan akidah orang Kalastor ni? Tak, mu boleh duduk tu, mu boleh duduk ke Allah yang duduk kamu? Cakap apa? Allah yang dudukkan. Jadi bercerai ke kita dengan Allah? Tidak. Cuma kita tak sampai makom tu. Kita tak nampak lagu mana tak bercerai kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita putus semua dengan Tuhan. Nampak? Ini orang makom siddiqin, arifin. Hak kita minta dalam suratul Fatihah tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Maka ayat-ayat mutasyabihah bukan ayat nak buat balah dah. Puak-puak salafus soleh dulu dia tahu benda tu. Tabi'in dulu dia reti benda tu. Tabi'in dulu dia reti benda tu. Sahabat dia reti lagu tu. Ayat-ayat Allah ni. Fa aina ma tuwallu basamma wajhullah. Di mana kamu hadap di situ ada wajah Allah. Ini orang makan arifin ni lah, makan siddiqin ni lah. Dia pandang mana pun dia nampak wajah Allah. Sebab apa? Di sebalik makhluk ni ada yang mencipta, ada yang mentadbir, yakni Allah. Bukan tengok langit itu Allah. Bukan. Di sebalik langit itu ada yang mentadbir akan langit itu. Itu maksud dia. Faham lagi? Maka bila dia nak lupa dengan Allah? Dia dengar. Kembali kepada Allah. Kita dengar suara burung. Siapa yang membunyikan suara itu? Allah. Kita tengok depan, tengok gunung. Nampak Allah juga. Sebab apa? Siapa yang menciptakan gunung itu? Allah. Hak ni fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Bila kita nak benar Quran, kalau kita tak faham betul-betul, kita tak bersih sungguh hati kita, kita tak akan fahamnya. Maka ni orang yang faham, orang tu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi siapa maqam siddiqin, arifin. Maka orang ni dalam ibadah dia tidak bercerai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mata hati dia sentiasa melihat akan keesaan Allah, ketunggalan Allah, kebesaran Allah, kemurahan Allah, keadilan Allah, kasih sayang Allah. Hak tu hak yang nampak.
Jadi kita hari ni boleh makan nasi sesutir pun tak nampak kemurahan Allah. Nampak lagi? Kereta kita hilang, kita tak nampak itu keadilan Allah. Kita kata kita rugi, aku rugi kereta hilang, matang aku baru beli. Ni mak repik, mak derak bahang ni. Kita kata, itulah keadilan Allah. Kalau kita reti. Kereta hilang keadilan Allah, Ustaz. Adil ke, Ustaz? Adil. Sebab adil ni meletakkan sesuatu kena pada tempatnya dipanggil adil. Maka Allah Ta'ala buat hilang kereta mung tu, bagi kenung. Itu keadilan Allah. Allah yang lebih tahu di mana patut letak segala perkara yang ada. Betul atau tidak? Itu adil. Nikmat itu. Boh, nikmat tak? Kereta hilang, nikmat atau tidak? Nikmat yang amat sangat. Itu keadilan Allah. Kita orang-orang, gila Ustaz, hilang nikmat. Potong sagar baru beli 5,500. Lama mana aku ripung pakai potong sagar sampai pula hasad tak boleh beli lagi. Lah ripung-ripung boleh beli juga. 1.3 pula tu gugur, tak nak pikat. Faham lagi? Pati hilang pula parung bang. Nikmat lagu mana gitu Ustaz? Mabuk sejuk ke mana? Dah itulah nikmat. Nampak? Sebab ujian demi ujian itu adalah nikmat daripada Allah. Sebab tu para wali, para sahabat, bila Allah Ta'ala dah uji dia akan kata, Allah dah kasih dah ke aku, dah uji aku hari ini. Tengok. Sebab ujian itu adalah nikmat daripada Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Benda tu kita orang awam tak capai belaka tu. Tak capakan. Oi benda. Tapi itulah hakikat sebenar. Tu maka sebab itulah para sufi, para sahabat, dia nikmat dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab inilah dia memandang semuanya hak Allah. Okey, atau golongan yang telah menyaksikan tauhid. Tauhid ni juga sebab tu tauhid ni kalau kita susung betul dia tinggi. Dia iman, Islam, tauhid, makrifat. Dia ada 4 makam. Iman, Islam, tauhid, makrifat. Tauhid ni tinggi sebab dia bukan boleh pergi dengan akal. Hak kita ngaji tauhid, hak ngaji dengan akal itu bukan tauhid sebenarnya. Hak kita berbicarakan tentang zat sifat af'al Allah tu mensatukan Tuhan. Kedua Tuhan mustahil. Maka betulkan taki alang ni. Kita ngaji 40 maka tauhid ni dia membicarakan tentang af'al Allah, sifat Allah, zat Allah. Maka itu semua qadim. Dia qadim akal tak dang. Maka perlu pada musyahadah hati kita. Sebab tu kata Abu Yazid Al-Bistami, aku tidak berani menceritakan, membicarakan tentang zat, sifat dan af'al Allah. Sebab tak kena dengan kepala otak kita fikir. Tak kena. Sebab itu luar pada jangkauan kita. Tu. Kita bercara ni benda coding, kita faham ke dengan otak kita? Tuhan dok atas, dok kiri, dok kanan, dok tepat, dok belakang, dok katakan ni. Melainkan serah kepada Allah lebih selamat. Faham lagi? Terserah pada Allah. Sebab kita tak reti lagu mana. Tak nak mikir sifat Allah. Betul tak? Maka serah kepada Allah. Kita bicara hanya sekadar sahaja. Nak pergi lebih tinggi, cuci hatimu, biar musafar ke peringkat alam roh, baru kita reti benda tu. Faham? Tu ulama salah dulu. Sebab tu ulama salah dalam membicarakan, dia tidak mentakwilkan, dia menyerah makna itu kepada Allah. Itu jalan terbaik. Apa lagi? Sebab bila kita bahas, bila kita takwil, takut salah dengan kehendak Allah. Itu jadi rosak itu. Itulah ulama salah. Sebab benda itu tidak boleh bicara dengan otak kita. Kita tak nak mikir sifat Allah. Betul tak? Maka tauhid ni tinggi makam dia. Sebab tu kita perlu pada iman dulu, baru Islam, baru tauhid, baru makrifat. Itu makam ulama ajar kita buat susun molek tu. Iman kan Ustaz? Dah kita beriman, dah kita ngaji, dah ilmu akidah, yakin Allah tu ada dengan akal kita. Dah Islam lagu mana? Islam tinggal yang dilarang, buat yang disuruh. Bila kita istiqamah, tinggal yang dilarang, buat yang disuruh, hati menjadi bersih. Lepas tu barulah kita pergi makam tauhid. Bila hati bersih, baru dapat merasai kebesaran Allah. Kacau meh tu baru dah jadi sesak itu. Faham lagi? Ni nak kenal Tuhan, bahas dengan akal, bahas dengan kepala otak. Mereng tak temung kita. Betul tak? Lalah punuh jahanam habis. Tu. Jangan. Ulama ajar dah. Ulama Ahlussunnah telah menggariskan panduan kepada kita untuk selamat sampai kepada Allah. Dia ada jalan dia, ada sistem dia. Jangan kita pakai kedah tak tahu benda. Biar ada sistem
sistem Islam iman, Islam tauhid. Maka orang tauhid ni lah orang sudah sampai maqam siddiqin. Kita orang awam tak dalam mereka ni. Ni cuma kabur je ni. Sistem ilmu yang dibawa oleh ulama. Kita hanya beritahu je lah. Lepas tu kita pakat-pakat usaha nak sampai situ. Ustaz tak semestinya wayak ia sampai tak. Sebab tu ada murid lebih hebat pada tok guru. Sebab atas perjuangan tadi tok guru kabur ilmu ya. Faham lagi? Dah kita beramal sungguh, kita tinggal sungguh maksiat, kita banyak sedekah, banyak tolong orang tua. Jadi Allah Ta'ala angkat kita. Dah bisa murid pada guru. Macam contoh Sirul As-Sakti dengan Junaid Al-Baghdadi. Sirul Sakti tu tok guru bagi Junaid. Tapi makam dia tinggi Junaid pada Sirul As-Sakti. Itu anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni maka kita pakat-pakatlah, pakat tuju. Pakat sungguh-sungguh untuk cari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata menyaksikan tauhid. Ni dengan mata hati belaka ni. Sebab zat sifat afal Allah semua itu qadim. Akal kita tak dalam mikir. Jangan bayang Tuhan ni. Jangan buat lolok-lolok dah. Ni buat lolok. Petok kuning biru Tuhan. Jangan. Maha suci Allah Ta'ala. Jangan. Jangan buat gitu. Kita tak ada mikir kan. Dengan otak kita tak ada. Sesak kita. Faham? Buat macam biasa kita ngaji kan. Kita faham Allah tu ada dengan dalil sekalian makhluk. Kita pun pergi cacang nak semayang. Kita tengok diri kita. Aku diadakan oleh Allah. Aku ni fakir. Tanda Allah ada kefakiran aku ni lah. Faham lagi? Takbir lah. Allahu Akbar. Cukup. Tak payah mikir banyak-banyak. Betul tak? Kita orang awam ni jangan koyak pula. Mak koyak padang. Allah Akbar. Boleh koyak jangan koyak Tuhan. Tuhan tidak menyerupai dengan segala sesuatu. Kata Abu Bakar, apa yang terlintas di hatimu semua bukan belaka. Bukan Tuhan belaka. Itu makhluk. Bila terlintas bukan. Itu akidah itu. Nak pegang kemah. Kalau rosak akidah, rosak habis lah. Begitu. Tidak. Habis itu sehingga merasakan Allah sentiasa bersama dengannya. Tu kita lah. Sentiasa bersama dengannya walaupun di mana ia berada. Ia tu kita berada. Kita duduk mana pun Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan kita. Tak bersama apa ilmu dia, kudrat dia, iradat dia, samuk dia, basah dia, kalam dia. Kita ni fakir. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Hei sekalian manusia, mung tu fakir terhadap Allah. Nak ada pun Allah mengada, nak bergerak pun Allah Ta'ala pergerakkan. Tak ada benda. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah Ta'ala ni terkaya, tak berhajat kepada kita. Dia Al-Hamid. Al-Hamid tak cerah tangga dengan kita. Allahumma salli ala Muhammad. Jelas. Apa lagi? Cuma kita tak rasa. Carilah untuk rasa. Cuci hati je tak banyak pun. Tak payah. Kau tanya Ustaz, lagu mana kau nak suruh bersih hati bila memandangkan afal Allah, gosok kepala anak yatim, we makan orang miskin. Confirm. Mudah je. Dan Ustaz mana tahu Nabi ayat gitu. Berapa orang sahabat kita tanya Nabi, lagu mana nak bersihkan hati? Nabi jawab tu je. Dah, gosok kepala anak yatim, we makan orang miskin. Cukup. Tubik pada pintu lagi cari yatim. Mana anak yatim? Cari jumpa tu tahu. Pergi motor. Betul lah ni. Ada orang amal tu. Amal suruh amal. Nak pergi gosok tu masa madu. Pelik kan? Yang gigi gosok paling kali. Faham lagi? Kekok. Pelik. Sebab tak ada orang buat. Sebab bila kita amal sunnah Nabi di akhir zaman, orang terpinga-pinga tengok. Jadi pelik gitu. Faham lagi? Tu. Tak macam yang kata mungkin bawa berat ke gula. Mungkin mahu orang susah mu lagi. Dia kata MPKKW ke? Ambil sendiri mari atau seumur hidup aku ini yang pertama. Ini nyanyi lalu. Seumur hidup aku inilah yang pertama ada orang bodoh mari makan aku. Kali MPKK hari ataupun JKK. Betul tak? Tak ada individu yang kata payah. Betul ni? Ini nak apa? Itu sunnah. Jadi bila kita amal sunnah, puak-puak munafik dia kata kan? Tu, mana ikut set bodoh belakang. Dia kata kita bodoh. Anuk minu kama manas sufaha. Ingat lagi? Tu. Bila kita ikut sahabat dia kata kita bodoh. La ilaha illallah. Tapi memang betul. Quran tak pelawak. Tapi cuba hak musuh ni. Orang kata bodoh itu orang ngaji juga. Tak nebeng pun dia.
Betul tak? Tu inilah amalkan. Amalkan hak tu. Tak payah sikit pun. Ini cara orang miskin, dia makan. Memberi orang miskin makan lebih aku sukai. Cakna peluang manusia ni, kesusahan manusia ni, lebih aku suka daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Nabi kata, aku suka cakna kau orang lagi daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Ni kita ni mayang rajin, iktikaf rajin, kedekut tak mampu. Tu kata. Betul? Ini Nabi ajar kita. Maka ikutlah. Itulah keindahan Islam. Marilah kita sama-sama itu. Tunjukkan keindahan Islam. Keindahan Islam itu duduk situ, bukan duduk pada semayang, puasa, zakat, haji, bukan. Faham lagi? Kasih sayang. Itu indah Islam. Kasih sayang tu. Jadi kasih sayang tu tak ada. Hari ni. Mengapa dan aku kaya sedar. Kita duduk bahang hak tu. Jangan tunjuk kasih sayang sesama kita. Hak tu hak Nabi ajar. Tu. Habis dah. InsyaAllah lah kita akan masuk tajuk baru pula. Tugas manusia sebagai hamba. Tajuk baru. InsyaAllah kalau panjang umur diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita jumpa pula minggu depan. Tu InsyaAllah. Padang dah tu. 10.30. Banyak-banyak bagi kau. Yang penting itu bi amal ada sepatah. Mu ingat hana, ju aming ingat ni. Iwang ingat ni amal tu. Hak kita ingat tu kita amal lah. Hak dak ingat nak buat kan. Kita bukan Imam Syafi'i. Ingat dah ke. Faham lagi? Ada hak dak ingat lah. Kita amal hak ingat sudah. Insya-Allah panjang umur kita sambung tugas manusia sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala.